Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu dalam Garasi TV untuk siaran 13 hari bulan November 9 malam. Saya ada tamu macam anda nampak sekarang ni, tapi macam biasa tamu akan mendiamkan diri antara kita mendapat 300 atau 400 angka. Admin akan report pada saya sebelum tamu buka mulut. Share dulu, kerana malam ni kali kedua kita mempunyai tamu wanita. Cuma kali ini adalah, kalau yang pertama kita jumpa adalah seorang profesional dalam bidang psikologi dan pendidikan. Kali ini kita ada seorang usahawan yang akan bercerita, tapi tak banyak cerita usahawan. Macam biasa kita akan perangkap di dalam banyak putar-putar jin garasi. Kepada anda semua kami mengucapkan terima kasih bagi mereka yang mengikuti sesi mengenai Nagorno-Karabakh yang dibentangkan petang tadi. Lebih kurang 800 lebih orang yang berada, dan saya ucapkan terima kasih kerana tak sangka bahawa ramai yang berminat untuk mengetahui krisis yang hampir tak pernah diperbualkan di Malaysia di ketika kita sedang sibuk dengan COVID-19, kita sedang sibuk dengan krisis ekonomi, ketika orang sedang sibuk untuk menanti apa yang akan terjadi mengenai bajet 2021 yang kini diperdebatkan di Dewan Rakyat, dan dijangka 17 hari bulan ni akan ada pengundian sama ada bajet diluluskan ataupun tidak. Anda mungkin juga sibuk pada minggu ini untuk menguruskan pelbagai benda berikutan banyak tempat di seluruh negara telah disahkan, telah pun diumumkan PKPB, Perintah Berkurung Bersyarat. Dan ramai yang cuba menyesuaikan, kecuali di Pahang dan juga di Kelantan yang bebas daripada di Pahang dan di Terengganu maksud saya, di Pahang dan Kelantan maksud saya yang bebas dan masih lagi perlis. Bagi peminat-peminat bukan Liverpool tentu tengah bersedih kerana prestasi anda tak begitu menarik, dan berharap minggu ni tiada keputusan baik kerana cuti internasional. Okey, kita tunggu sampai admin bagi tahu satu angka. Saya akan maklumkan kepada saya malam ni kita ada istimewanya kerana tadi petang kita naikkan 5 pasang kasut Nike. Malam ni kita akan tambah lagi 5 pasang. Ada koleksi yang menarik menanti anda yang akan dijual. Berarti ada 8 pasang Nike yang akan saya flash shoot tanpa kempen yang panjang-panjang. Gentleman lock consider sold. Akan pantas saja sebab harganya saya tengok semua murah-murah. Saya juga akan naikkan malam ini banyakkan adalah item antara 80 ke 200 ringgit. Petang tadi saya naikkan combo secara kebetulan saja kerana shooter petang tadi taklah begitu ramai. Jadi saya suruh mereka shoot saja combo. Adalah dalam 5-6 combo kita naikkan petang tadi. Juga kasut Nike milik Chef Iskandar. Dan sekiranya anda berminat untuk tahu siapa orang ini dan apakah perangkap yang akan ditanyakan kepadanya, secara langsung saya akan bagi tahu namanya Nana Eng. Okey, jangan prasangka, nanti dia jelaskan bagaimana datangnya Eng itu. Nana Eng adalah pengasas kepada Air Bawal yang besoknya saudara dan saudari jemput isteri anda dan anak perempuan anda masuk malam ini, kerana besok adalah untuk mereka melastik. Saya tak kata menembak, mereka akan melastik saja. Ada 100 package yang akan di-shoot besok. Yang macam saya beritahu pada saudara, 70 package adalah 5 live RM99, manakala Nana dan Air Bawal menawarkan 30 package yang bernilai RM79 untuk saudara shoot. Tudung-tudungnya nanti Nana akan cerita sikit. Tapi kita akan mulakan dulu setelah berapa kata ada sekarang ada? 336. Cepat, siapa yang memburu gadis yang cantik sila kemari, kerana Nana punya ramai kawan-kawannya yang cantik untuk dibawa besok. Tapi dia akan bawa melihat berapa demand yang diperlukan malam ini. Kerana dia akan bariskan mengikut keperluan. Okey, bagi mereka yang merasa sangat sukar untuk mendapat teman hidup ataupun kawan putus, Nana akan memberi petua kepada anda bagaimana akhirnya anda akan dapat memikat seorang wanita. Okey, kerana saya tahu ramai loser di sini. Okey, kita tunggu sedikit lagi angka. Saya suruhkan Nana buka mulut kerana saya nak dulu anda share. Dan pastikan, saya mohon tolong share dengan ibu-ibu anda, dengan isteri, anak-anak dan juga anak-anak gadis anda, kerana kehadiran Nana di sini adalah untuk mempromosi produk wanita, dan tujuannya juga adalah untuk bercakap tentang soal wanita. Lelaki mungkin mendengarnya, tetapi untuk mengenal lebih wanita. Itu dia rahsia dia. Okey, dah ada berapa ratus angka sekarang? 400. Okay, kita mulakan 400 dengan simple tu. Sementara trafik akan datang dalam jangkaan saya, mungkin kita akan capai dah 700 sebentar lagi. Nana cerita dulu. Orang mesti ingat kata mu'alaf Nana Eng. Okey, nampak muka macam mu'alaf ke? Okay. Tolong nak reply kalau semua orang rasa macam muka mu'alaf naik. Saya akan tunggu berapa orang akan kata Nana Eng adalah mu'alaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Mana sini ya?
Okay, so Alhamdulillah hari ni Nana sampai ke Garasi TV. Buat pertama kalinya Nana jadi tamu Banan sebagai telah untuk promote apa yang Nana nak bawa esok. Tapi malam ni kita tak nak bincang pasal benda yang nak promote, yang Nana nak jual esok. Nana nak bercerita pasal wanita ke mana? Apa kita nak cerita malam ni? Okey, kita tunggu. Tapi saya tahu apa yang diburu. Wanita dan bisnes lah. Okey. Wanita dan bisnes. Okey. Saya minta saudara Nana bercakap balik ulang tadi dalam bahasa Mandarin. Allah Akbar. OK， Assalamualaikum warahmatullahi， 大家好。OK， 今晚我到了 Garasi TV， 我是黄娜娜我是黄娜娜，到 Garasi TV 身为Abang Na 的客人。Okey, itu dia bercakap dalam bahasa pendek je, panjang nanti dah orang. Okey. Saya harap saudara faham dia cakap dia dah, saya faham lama dah sebab saya memang mahir berbahasa Mandarin. Dia beritahu dia mengucapkan terima kasih, ini dah kali pertama dia dijemput ke Garasi TV dan menjadi tamu saya. Itu yang dituturkannya tadi kepada anda yang tak faham Mandarin tu. Okey, saya akan bertanya soalan yang pertama. Pertama adalah bila datang COVID ataupun sebenarnya sejak 2015 apabila apa yang disebut sebagai kos sara hidup meningkat di ibu kota, ketika orang memikirkan bahawa wujudnya media sosial sebagai platform untuk menjalankan perniagaan, ledakan apa yang orang sebut sebagai AR 4.0 ni semua orang nak berniaga. Jadi boleh Nana bagi tip mengenai apabila memulakan perniagaan di online, di mana saya fikir kata wanita yang paling ramai, kerana industri fashion dan kosmetik sangat mendapat tempat dan wanita mempunyai lebih masa untuk berada di Facebook ataupun di media sosial. Bagaimana anda nak memulakan perniagaan tudung? Okay, firstly, actually tudung ni dah tudung I bawa ni actually dah lama di pasaran. Sejak tahun 2014-15 lagi. So actually during this pandemic, I bawal berdepan dengan macam-macam cabaran lah actually. So one of the cabaran is masa pandemik tu bulan 12. So masa tu kita orang baru nak keluarkan design baru, baru nak keluarkan SKU baru. Lepas tu tiba-tiba dekat China dah hit COVID-19. So sebab kita orang punya produk raw material semua daripada China. So because of the COVID, kita orang tak dapat nak masukkan kita orang punya SKU ataupun design baru, stok baru. So semua tergendala. So sebab I bawa ni sebelum ni nak cerita pasal I bawa dulu macam mana I bawa berdepan dengan masalah pandemik ni. Kita orang banyak buat bazar, kita orang banyak buat physical punya gerai-gerai lah. So sebab kita orang nak customer nak rasa material, nak tengok design, nak tengok colour. So I bawal banyak berada di ground. Dia tak banyak, kita orang tak media sosial pun ada juga. FB Live memang tak ada. Media sosial kita orang pakai Instagram. So masa tu memang pening. So sales pun berkurang. So kita orang terpaksa tim pun terpaksa dikurangkan. So kita orang punya progress of business tu slow down. So itu yang I bawal ni lah. So macam mana nak mulakan, Abang nak kata tadi macam mana nak mulakan bisnes kan. Sebenarnya I bawa ni bukan bisnes baru, dah lama. Tapi masa kita orang nak bangkit balik is nasihat Nana pada orang wanita-wanita lah. Sebab Nana ada buat kelas tau Abang Nana ada buat kelas sebab Nana pandai baca bahasa Cina. And Nana memang dah biasa memborong di China. So masa pandemik ni Nana terfikir satu idea yang why not Nana ajar orang macam mana nak beli barang direct daripada China. So Nana buka kelas projek borong China. So kelas tu Nana buat via Zoom lah, online. So nak ajar orang macam mana nak beli barang daripada China. So supaya orang yang kehilangan kerja tu, dia orang boleh ambil barang daripada China and jual. So ramai sangat orang yang even though kita orang start projek borong China tu masa COVID tu, masa bulan Februari tu,
ramai yang datang sebab ramai yang kehilangan kerja. Lepas tu cakap, tanya Nana macam ni ada tak ada kerja, I nak jual, I nak berniaga. So macam mana nak start berniaga. So Nana ajar diorang cara nak ambil barang kat China. And then first thing Nana cakap dengan diorang, you tak boleh berniaga kalau tak ada ilmu nak berniaga. First kita kena cari ilmu dulu. So ilmu ni bukan kita dapat barang lepas tu dah barang ada depan mata, tapi macam mana kita nak jual. So ilmu untuk menjual online tu yang kena ada dulu sebelum kita nak teruskan bisnes. Okey. Nana banyak jumpa orang yang panik dan menghadapi krisis waktu COVID-19 Seperti ramai orang berfikir kata perkara yang paling mudah untuk kita lakukan setelah kita kehilangan pekerjaan bermajikan adalah mandiri, dan perkara mandiri adalah berniaga. Antara kes yang serius yang Nana rasa sampai ke tahap mana orang yang datang bertemu dengan Nana dan memberitahu krisis hidup mereka kolaps dan mereka nak bangkit balik dengan perniagaan? Nana ramai kawan-kawan yang itulah yang stewardess ramai sangat yang kehilangan kerja. Lepas tu sebab sebelum ni hidup diorang memang lavish stewardess kan, apa nak semua boleh beli. So tiba-tiba diorang tak ada pendapatan, diorang tak tahu apa nak buat. So diorang minta tolong Nana, cakap I nak ambil barang daripada sana, I nak berniaga. So Nana ajarlah macam mana diorang nak ambil barang daripada China apa semua. So yang paling ramai datang ke Nana is orang-orang daripada tourism punya ni lah, ini. Penerbangan, pelancongan, tourist agency yang mana collapse secara berantai akibat tiada pelancong asing. Okey, saya beritahu lagi satu kepada Nana. Saya tahu Nana dah mula berniaga lama. Cuma saya nak bagi tahu bagi mereka yang akan melangkah masuk. Sebab saya jangka kata 300,000 pelajar graduan yang akan masuk sektor pekerjaan pada tahun 2021. Ada 700,000 orang yang sekarang telah kehilangan pekerjaan. Ada lagi ratus ribu mereka yang tidak bermajikan, yang selama ini bekerja mungkin sebagai pekerja rencam apa semua, dan mereka juga kehilangan pekerjaan dan akan masuk ke dalam bidang perniagaan. Apa tip yang Nana boleh bagi mengata sebenarnya perniagaan itu apa dan perniagaan online itu apa? Okey, perniagaan itu apa? Okey, online business ni actually during this pandemic ni, dia sebenarnya walaupun banyak industri yang collapse kan Manas, tapi dia sebenarnya satu opportunity untuk orang buat business, opportunity untuk opportunity baru tau. Macam I Bawal, sebelum ni kita di ground. So bila pandemik ni kita orang realize yang sebenarnya kalau sebenarnya kita bukan boleh jual on the ground saja, kita boleh jual online. Which is sekarang ni during pandemik ni memang ramai sangat orang jual online. Tapi macam mana kita nak jual online? Kita kena ada ilmu macam mana kita nak jual online. So apa tips-tips dia untuk 2020 ni, kalau nak jual online, yang Nana belajar and yang Nana tahu, kalau nak jual online memang yang macam Abang buat sekarang ni, video adalah marketing yang paling powerful. Kalau you nak jual online tapi you tak boleh you malu-malu depan kamera, you tak boleh nak bercakap, you tak boleh nak macam mana nak jual tudung. So Nana kena tunjuk dekat orang macam mana nak pakai tudung, tutorial tudung. Tapi kalau you buat gambar saja, benda tu tak orang tak dapat dapat dia ni. Okay. So first thing kalau nak jual online, kena ada ilmu dan kena belajar macam mana nak buat marketing video, macam mana nak buat marketing advertising, macam mana nak buat marketing nak orang orang kata apa yang kita tulis dekat caption caption gitu. Dia panggil apa ni, tagline kita. Copywriting. So copywriting, macam mana nak buat video, itu semua sangat penting untuk peniaga-peniaga online. Okay. Kalau you tak ada ilmu tu, susah nak berniaga online. Yep. Satu pandangan yang menarik bagi generasi baru yang datang dalam media sosial, dan mereka juga walaupun berusia dalam generasi milenial, mereka juga terpaksa migrate daripada perniagaan premis atau fizikal pergi kepada perniagaan maya atau online. Cuma online juga dia ada old school dan new school. Park and Post walaupun dianggap old school, dia panggil text tip ataupun menulis tentang perniagaan anda dalam bentuk teks sudah dianggap kuno walaupun anda posting di media sosial. Dan saya berdasarkan beritahu kepada saudara bahawa akhirnya yang orang ingin adalah melihat dan mendengar, kerana membaca memerlukan lebih stamina, iaitu dia memerlukan lebih banyak gula dalam fikiran anda untuk mendengar bahan bacaan. Jadi itu menjadikan bahawa media sosial juga mempunyai medium kuno yang tadi dipanggil fossil daripada, kita sebut fossil lah, walaupun dalam dunia Facebook yang bermula pada 2008, tapi dia cepat, fossilnya dah ada
yang dipanggil tenggelam dalam zaman ais pun dah wujud, kerana perlumbaan dalam dunia digital sangat pantas. Saya rasa nak advice pada Nana tentang services. Orang selalu ingat tentang produk quality, tetapi orang selalu tak ingat tentang servis. Servis sangat penting. Apa yang selalu Nana rasa bila mulakan perniagaan yang menjadi rumit tetapi mesti dilaksanakan, iaitu servis. Klien beli, klien banyak kerana. Semalam ada klien beritahu kat saya, kata saya sangat champion tentang jeans, jangan pertikai dan jangan perlekehkan saya tentang pengetahuan saya tentang jeans. Tapi soalan dia tanya, kenapa seluar ni tak sama pai dengan ukuran manual. Jadi saya pun jawablah dengan lemah lembut dengan mengatakan, saya tak adalah kata awak otai. Cara dia cakap tu saya rasa sangat menakutkan. Saya adalah seorang pemain jeans tegar, saya tahu tentang semua tentang jeans. Sekarang saya muskil kenapa seluar ni ialah painya 31, seluarnya 29, shrink 2 saiz lepas basuh. Saya pun dalam hati kata, macam mana dia kata dia lama main jeans, shrink 2 saiz jadi isu. Tapi saya terpaksa menjawab dengan nada yang sabar, dengan mengatakan WhatsApp, selama voicemail saya WhatsApp dia. So apa yang selalu dialami oleh peniaga wanita, saya rasa perempuan pembeli dia lebih rumit, lebih kronikal, perempuan lebih disorder. Apa beza dia berada dalam komuniti klien wanita berbanding klien lelaki? Macam Nana buat tudung kan mana? Nana, kita orang ada packaging tudung ni, kita orang ada box, datang dengan box sekali. So boleh tak Nana ambil box Nana kejap? Boleh. Okey, sementara tu admin akan ambil soalan anda. Okey, Nana pergi ambil box ya untuk tunjuk, kerana besok malam baru dia akan shoot. Malam ni saya harap anda share saja trafik. Sekurang-kurangnya kita mendapat 50 ataupun 100 trafik baru daripada kalangan wanita. Kerana besok kita akan shoot, dan saya jelaskan pada saudara apa yang Garasi inginkan adalah menyediakan siaran pada waktu tengah hari khusus untuk wanita. Kami ingin wanita datang berniaga dan menghidupkan Facebook Garasi Live bagi segmen khusus untuk wanita. Yang saya jelaskan pada saudara, ini bukan berorientasikan keuntungan. Orientasi yang kami ingin lakukan adalah untuk membuktikan kepada kerajaan, untuk buktikan pada semua pihak bahawa streaming TV adalah perniagaan yang harus diberi sebagai nilai tambah kepada usahawan wanita, kepada usahawan Melayu dan Bumi Putera. Saya juga akan pergi bertemu dengan pihak PPZ untuk memberitahu bahawa anak-anak yang keluar daripada sekolah Baitul Mal patut memiliki stesen televisyen mereka sendiri, di mana ini adalah perniagaan yang paling mudah. Anda hanya memerlukan modal dengan perniagaan telefon, dan kemudian apa yang lebih adalah melatih mereka untuk berterampil, mempunyai keterampilan apa yang dipanggil sebagai video driven. Okey, apa? Okey, selalunya apa klien komplain? Macam kita orang ada box macam ni tau. So esok kalau nak jual pun macam ni lah. Sebab kita orang kalau hantar dekat customer, box ni kan dia lembik. So kita orang macam kadang-kadang kalau walaupun kita balut dengan bubble wrap, dengan apa semua dah siap balut, memang rasanya kami rasa benda tu sampai akan sempurna macam ni juga, tapi kadang-kadang memang akan berlaku something koyak ke kat sini. So memang customer kenapa saya beli untuk hadiah mak saya, untuk hadiah orang, tapi datang sampai macam ni, sampai saya nak beli. So Nana kena hantar box sahaja, bagi dia box baru apa semua. Kadang-kadang benang-benang dekat sini ada terlebih ke apa ke pun, dia orang akan komplain. So memang akan banyak, walaupun sebenarnya boleh gunting dia benda tu. Okey. Boleh. So tapi dia orang mahukan yang perfect. Sampai dekat dia orang tu memang benda yang perfect. So itu walaupun benda tu nampak macam kecil, tapi kita still kena attend customer service, still kena attend, memang kena layan. Betul. Ada company yang dia orang kata kita orang tak nak layan benda-benda macam ni, so you beli je daripada website. You beli je website, kalau ada komplain you email je. Tapi Nana rasa kalau macam tu kita tak get personal to our customer. Yes. Customer, Okey, Amin, ada berapa view kita sekarang? Okey, 400. Saya nak tanya kepada anda, ada apa soalan yang anda ingin tanyakan, Nana akan jawab. Lepas ni saya minta saudara tu share kepada viewer perempuan, kepada viewer wanita, untuk membolehkan kita berkongsi dan boleh menjadikan, saya sebenarnya macam ni je, share saja kepada mereka yang anda fikir sedang mencari peluang untuk berniaga, untuk mendapat tip perniagaan. Kerana saya akan perlukan komen mereka untuk saya buat analisis selepas saya akan preview balik untuk melihat apa sebenarnya sedang berlaku dalam dunia perniagaan, apa yang sedang dialami oleh wanita-wanita yang berniaga di platform digital, dan apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan mereka. Saya harap mereka masuk dan komen. Okey, saya akan tanya lagi satu, Nana. Bila customer komplain, yang pertama you akan counter macam mana? Minta maaf dulu. Mulakan dengan ayat, minta maaf. Sorry, minta maaf kalau ada apa-apa yang kekurangan daripada kami, tapi apa yang kami boleh bantu, kami akan bantu. So macam dia orang nak
box baru, memang Nana akan hantar box baru. Kadang-kadang Box tu maksudnya box ni saja? yes, box saja. Untuk dia masukkan balik tudung tu? Yes. Oh. Padahal dia kalau dah buka, dia buang je pun box ni dia dah Oh, okay. Tapi mungkin ada yang nak hadiahkan dekat orang, ada Ya, yang nak dia hadiahkan lengkap, dekat mak dia orang. So dia orang nak box, dia orang memang nak perfect macam dia orang beli dekat store. Tapi kalau beli online ni, inilah satu kekurangan beli online. You tak akan dapat apa yang you beli dekat kedai tu. Kadang-kadang tak boleh lah nak dapat benda yang sama sebab kita hantar. Tapi sebenarnya saya cerita dekat you, daripada zaman saya meniaga budak, meniaga buah pun, zaman sampailah kemudiannya saya meniaga kedai frame, zaman kemudiannya saya kerja pasar borong pun, manusia tak pernah puas hati. Platform digital ni hanya perkara yang kemudiannya menerus saja keseimbangan manusia, kerana manusia memang rumit dan cerewet. Ini adalah common. Saya cerita pada saudara, pada zaman lampau orang pergi beli dan beli secara fizikal. Walaupun dia beli secara fizikal, bila dia balik, benda tu tak sama seperti mana yang kita ceritakan. Saya pernah cerita pada saudara, bahawa ada orang dia jual pinggan, dia bagi tahu kata gini, dan orang tu bawa balik. Bila bawa balik, dia susun rupanya bunga pinggan tu tak sama. Dia akan datang balik. Berarti hal yang sama saja. Dia akan komplain dengan mengatakan kenapa bunga, padahal kalau kita susun 10 kali tengok baru kita nampak rupanya bunga tu sengit sedikit saja. Dia mengatakan bahawa bunga pinggannya tu dia nak tukar dan nakkan yang sama dengan bunga pinggan yang lain. Berarti balik rumah, padahal kalau kita makan, kita susun berserak, tak ada siapa pun nak tengok konti bunga tu. Tapi dia akan tengok. Saya pernah juga bercerita tentang bagaimana orang menjadi personal shopper. Dia snap gambar dan hantar, snap gambar dan hantar, snap gambar dan hantar. Apabila barang tu sampai, barang yang dihantar tu salah. Berarti waktu dia snap, barang tu hanya 199. Kerana salah post 299. Customer tu diam je. Berarti orang apabila mendapat manfaat daripada kesilapan peniaga, pelanggan tak akan mengatakan, oh terima kasih ataupun maaf saya ambil barang orang. Tetapi apabila mereka menerima kekurangan daripada peniaga, kerana kesombongan yang dilatih wang itu besar, jadi semua orang yang mengeluarkan wang merasakan dia adalah Tuhan dalam urusan perniagaan. Customer Jadi always right. saya tak percaya pada customer always right, kerana keadilan harus berlaku pada semua pihak. Bahawa anda harus menghormati orang meniaga dan orang meniaga menghormati anda. Customer always right adalah satu pengajaran yang tidak mempunyai akidah dan etikat dalam agama. Kerana semua pihak harus dihormati. Ada urus jual dan beli. Kami menjual, anda membeli. Dan setelah anda membeli, kalau anda tak puas hati, anda harus menyatakan dengan cara menghormati orang yang menjual, kerana akad telah berlaku. Okey. Saya nak tanya dengan Nana, besok berapa banyak pack yang akan sana Nana bawa, dan apa beza 99 dan 79? Okey, yang 99, okey, yang macam ni yang Nana, yang ada dengan Abang Nana ni 99 untuk 5 tau, untuk 5. And memang packing dia pun macam ni. So siapa-siapa yang nak bagi hadiah yang dah lama tak balik kampung ke, nak bagi hadiah kat anak saudara ke, kat mak ke, kat nenek ke apa ke, so boleh je beli macam ni. So 99 is as what Nana akan tunjuk, ada set A, set B, set C, set D, ada 4 set. So 99 dia orang akan tahu design apa yang dia orang akan dapat. Okey, tu 99. 79 sama juga akan dapat 5 helai tudung untuk RM79, tapi secara rawak. Maknanya dia orang tak akan tahu tudung apa yang Nana akan bagi. Maknanya surprise lah. Tapi Nana tak akan bagi tudung yang sama design. Okey. 5-5 tu akan berlainan design. Tapi kualiti dan material yang sama. Cuma perbezaannya adalah anda akan kurang RM20 atas option memilih. Yes. Itu saja beza dia. Mereka yang mendapat RM79 adalah package dipilih. Mereka yang mendapat RM99 adalah package memilih. Yes. Betul? Yes. Lebih kurang mudah gitu, jadi dipilih dan memilih. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Nana kerana sudi datang malam ni. Dan besok jangan lupa share dan pastikan kita terus menyokong usahawan wanita. Untuk pengetahuan, Nana Eng bukanlah mualaf. Bapaknya mualaf. Dan berkahwin dengan ibunya. Ibunya seorang Negeri Sembilan. Dan lahir dia, tapi oleh kerana dia mau menjaga nama keluarga, jadi bapaknya letakkan Eng di belakang tu. Nana dah berkahwin, dah ada 3 anak, berusia 5, 3 dan 1 tahun. Dia suka berbasikal. Itu satu yang menjadikan kehidupan dia sangat ceria. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Okey. Dan menariknya, sila ucapkan selamat tinggal kepada penonton dalam bahasa Mandarin. 再见, tu je. 再见. Panjang sikit. Jumpa lagi besok. Jangan lupa bersama kami. Saya akan translate, jangan risau. Dia orang tak kerti Mandarin, saya akan translate je. Jangan risau. Ada ke orang yang pandai bahasa? Okey. Saya yang pandai, saya akan translate nanti. Okey, 我今天到此为止，明天再见，明天9点到10点半。
一直到10点半我会带 iBawa 到 Garasi TV Okey, dia ucapkan selamat tinggal dan jangan lupa besok saksikan I Bawah di Garasi TV. daripada pukul 9 sampai 10.30. 9 sampailah pukul 10.30. Okey, terima kasih banyak Nana. Terima Kita kasih. akan ke Pesta Assalamualaikum. Jin sekarang.